mengeksplorasi perkembangan awal penubuhan Muzium Melaka sejak tahun 1953 hingga tahun 1960 menjadi titik permulaan kepada usaha untuk memelihara dan memelihara bahan sejarah secara lebih tersusun oleh pihak kerajaan. Namun begitu, persepsi masyarakat terhadap peranan dan fungsi muzium masih lagi kabur walaupun institusi ini telah wujud sejak beberapa dekad yang lalu. Ramai yang masih menganggap bahawa muzium diibaratkan sebagai gudang budaya iaitu culture warehouse yang menjadi tempat penyimpanan barang-barang khazanah kebudayaan. Di Malaysia, muzium seringkali dianggap sebagai bangunan yang lama dan koleksinya juga terdiri daripada barang-barang yang lama. Oleh yang demikian, kerajaan berkaitan dengan institusi pemuziuman, terutamanya sejarah permuziuman Malaysia, sangat diperlukan bagi melihat sejauh manakah peranan tersebut penting sebagai badan penjaga warisan dan penjaga warisan sejarah. Keadaan tersebut memperlihatkan masih terdapat kelompongan dalam hitografi tempatan berkaitan institusi tersebut. Oleh yang demikian, kajian berkaitan dengan institusi pemuziuman terutamanya sejarah pemuziuman Malaysia sangat diperlukan bagi melihat sejauh mana peranan tersebut penting sebagai badan penjaga warisan dan sejarah. Keadaan tersebut memperlihatkan masih terdapat kelompongan dalam hitografi tempatan berkaitan institusi tersebut. Dalam konteks Malaysia, muzium sangat diperlukan sebagai pemangkin kepada pendekatan-pendekatan yang dibuat oleh kerajaan dalam usaha pembangunan negara bangsa. Artikel dapat diringkaskan kepada 3 bahagian, iaitu penubuhan Muzium Melaka, Lembaga Muzium Melaka dan Pameran Muzium Melaka. Yang pertama iaitu penubuhan Muzium Melaka. Pada peringkat awal penubuhan ditelusuri oleh Sir Gerard Templer dan isterinya Lady Templer ke Melaka pada tahun 1952, diikuti dengan pengisytiharan Kawasan Putih pertama di Tanah Melayu iaitu pada 3 September 1953. Dalam lawatan tersebut, Sir Gerard Templer telah dibawa melawat bangunan di sekitar Fort Road iaitu Jalan Kota. Bangunan yang bercirikan reka bentuk Belanda ini telah berjaya menarik perhatian Sir Gerard Templer untuk dijadikan sebagai pusat pameran poster dan bahan-bahan propaganda British untuk mengatasi ancaman ideologi komunis. Seterusnya, muzium ini merupakan sebahagian strategi perang saraf iaitu ke arah untuk menamatkan darurat. Bukan itu sahaja, muzium dapat melestarikan warisan serta menyumbang kepada pembinaan negara bangsa Malaya. Bukan itu sahaja, muzium dapat mengatasi masalah kehilangan bahan sejarah tempatan yang sering ditinggalkan dan dibawa ke luar negara pada setiap tahun. Dalam masa yang sama, Sir Gerard Templer turut mengutarakan cadangan menubuhkan muzium negeri dan negeri selat di Melaka, Kelantan, Pahang dan Negeri Sembilan. Seterusnya, Lembaga Muzium Melaka. Penggubalan Enactment 1 tahun 1954 yang diluluskan pada 15 Julai 1954 membawa kepada penubuhan rasmi lembaga yang bertanggungjawab untuk menguruskan pentadbiran muzium. Dahulu, muzium dikenali sebagai sekolah gambar oleh kerajaan British, akan tetapi selepas termaktubnya Enactment 1, maka secara rasminya ditukar kepada Muzium Negeri Melaka. Enactment 1 telah memberi kuasa kepada Lembaga Muzium Melaka untuk menjalankan pentadbiran dan mengumpul bahan bersejarah untuk negeri Melaka. Yang terakhir iaitu Pameran Muzium Melaka. Sebagai organisasi penting yang mengumpulkan rekod dan dokumen sejarah negeri pada abad ke-18 dan 19. Selain itu, Muzium Melaka juga amat bergantung dengan sumbangan dan pinjaman bahan-bahan pameran daripada masyarakat tempatan dan muzium-muzium negeri di Tanah Melayu. Sebagai contoh, gambar Parameswara menerima kunjungan Laksamana Cheng Ho daripada Gubernur Melaka.
LMM iaitu Lembaga Muzium Melaka memainkan peranan untuk mengadakan kempen menerusi sesi ceramah untuk masyarakat bagi menarik minat mereka kepada muzium. Bukan itu sahaja, LMM memastikan ruangan pameran Muzium Melaka mempunyai artifak yang menarik untuk pengunjung. Muzium Melaka unik kerana menjadi tumpuan kebanyakan muzium-muzium negeri lain untuk membuat pinjaman. Salah satunya ialah koleksi pakaian masyarakat Portugis yang dimilikinya. Dalam konteks Malaysia, muzium sangat diperlukan sebagai pemangkin kepada pendekatan-pendekatan yang dibuat oleh kerajaan dalam usaha pembangunan negara bangsa. Walau bagaimanapun, kajian Abu Talib Ahmad ini hanya memberi tumpuan terhadap peranan muzium dalam memaparkan peristiwa sejarah di samping peranannya sebagai pemegang warisan negara. Peranan muzium yang pertama ialah untuk melestarikan warisan budaya yang merupakan perkara penting yang dapat menyumbang kepada pembinaan negara bangsa Malaya menerusi asimilasi budaya dan kemunculan budaya Malaya. Di Muzium Melaka, terdapat seksyen pameran yang khusus untuk kaum Melayu, Cina, India dan kebudayaan Eropah. Pada peringkat awal pembukaannya, pihak Lembaga Muzium Melaka atau LMM menghadapi kesukaran untuk mendapatkan bahan pameran kebudayaan kerana terpaksa bergantung dengan pembelian dan sumbangan daripada pihak awam. Antara langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut ialah Pesuruhjaya Residen ketika itu, GEC Wisdom, turut mengambil langkah dengan melawat beberapa rumah tradisi kaum Cina untuk mendapatkan pelbagai bahan yang sesuai untuk dipamerkan di Muzium Melaka. Peranan muzium yang kedua adalah untuk mengatasi masalah kehilangan bahan sejarah tempatan yang sering ditinggalkan dan dibawa ke luar negara pada setiap tahun. Residen Komisioner Melaka, GEC Wisdom, telah mengarahkan pegawai-pegawai British untuk mengumpul sejumlah gambar-gambar dan risalah darurat untuk ditubuhkan sebuah muzium di Melaka. Selain itu, Muzium Melaka juga menempatkan koleksi relik kebudayaan Melaka yang dimiliki Sir Gerald Templer yang banyak menggambarkan perkembangan masyarakat di Melaka. GEC Wisdom juga turut mengutarakan cadangan untuk menubuhkan Muzium Negeri dan Negeri Selat di Melaka, Kelantan, Pahang dan Negeri Sembilan bagi memastikan bahan sejarah kekal terpelihara. Peranan muzium yang ketiga adalah untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap rumah Belanda. Rumah Belanda selama ini dianggap sebagai the house haunted by the ghost of unknown atau tempat yang menyimpan pelbagai kisah misteri pada era tersebut. Pengisytiharan rumah Belanda di Fort Road, Jalan Kota sebagai Muzium Melaka oleh Pesuruhjaya Residen GEC Wisdom dilakukan pada 19 Mac 1954 yang telah menjadi titik tolak kepada perkembangan institusi pemuziuman di Melaka dan sekaligus menghapuskan stigma buruk terhadap rumah Belanda. Isu yang dibangkitkan oleh penulis merupakan isu yang menarik untuk dibincangkan kerana keunikan Muzium Melaka menjadi tumpuan kebanyakan muzium negeri-negeri lain untuk membuat pinjaman. Contoh tinggalan yang dipinjam ialah koleksi pakaian masyarakat Portugis, bunga teratai yang melambangkan ajaran Buddha, Dutch wooden cupboard dan meriam. Faktor bangunan Muzium Melaka juga unik kerana mempunyai nilai sejarah Belanda pada abad ke-18, iaitu bangunan bercirikan reka bentuk Belanda. Muzium ini juga telah dijadikan pameran poster dan bahan-bahan propaganda British untuk mengatasi masalah ideologi komunis. Selain itu, isu ini menarik kerana suasana persekitaran Muzium Melaka mula berubah pada tahun 1980-an apabila Melaka diiktiraf sebagai bandaraya bersejarah. Hal ini dikatakan demikian kerana Muzium Melaka telah dijadikan pusat rekreasi dan pertemuan sosial komuniti penjajah. Oleh itu, sektor ekonomi Melaka telah dibangunkan berasaskan pertanian dan pembangunan infrastruktur luar bandar.
Seterusnya, Muzium Melaka menempatkan koleksi relik budaya Melaka. Koleksi ini dimiliki oleh Sir Gerald Templar yang menggambarkan perkembangan masyarakat di Melaka. Oleh itu, pengunjung mudah memahami cara hidup masyarakat tempatan dan corak kehidupan masyarakat di sesuatu kawasan. Usaha memelihara dan mengumpul barangan tinggalan sejarah perlulah diteruskan agar kronologi sejarah dapat diketahui oleh masyarakat. Koleksi tersebut hendaklah diletakkan di tempat yang khusus agar dapat mengatasi masalah kehilangan barang bersejarah tempatan yang ditinggalkan dan dibawa keluar pada setiap tahun. Yang terakhir, isu ini menarik lebih ramai kemasukan pelancong asing dan pelabur dari luar. Bukan sahaja pelancong asing, malah penduduk Melaka juga perlu diberi perhatian. Penduduk Melaka juga digalakkan untuk menyumbang wang suling mereka untuk dijadikan pameran. Pengunjung juga boleh melihat seni bina muzium bercirikan Belanda yang unik. Kempen menerusi ceramah juga boleh diadakan untuk menarik minat penduduk tempatan mengunjungi Muzium Melaka sekaligus dapat menambah pengetahuan tentang perkembangan negeri Melaka. Artikel ini sememangnya telah memberi kesan terhadap cara saya berfikir supaya lebih menghargai orang yang memelihara serta memelihara artifak dan khazanah yang terdapat dalam muzium. Hal ini adalah kerana penubuhan muzium memerlukan usaha yang bersepadu daripada semua pihak. Misalnya, penubuhan Muzium Melaka telah ditubuhkan adalah untuk menamatkan perang darurat serta sebagai sesuatu usaha untuk membendung perkembangan ideologi komunis. Pada tarikh 15 Julai 1954, Lembaga Muzium Melaka telah ditubuhkan secara rasmi sebagai badan yang bertanggungjawab untuk menguruskan pentadbiran muzium seperti mengawal, mengurus, mengumpul koleksi, bahan, sejarah dan kebudayaan. Maka di sini jelaslah bahawa penubuhan muzium memerlukan usaha yang berterusan serta jitu daripada semua pihak agar dapat mengumpul, memelihara dan menyalurkan maklumat serta bahan secara profesional dan berkualiti yang berkaitan dengan warisan sejarah untuk tatapan generasi sekarang maupun yang akan datang. Selain itu, perkara yang memberi kesan terhadap cara saya berfikir adalah Muzium Melaka merupakan sebuah muzium yang unik dari segi seni reka bentuk bangunannya berbanding muzium lain yang terdapat di Malaysia. Misalnya, terdapat Muzium Samudera yang mengandungi pameran pelbagai bahan bersejarah di dalam replika kapal perang Portugis. Selain itu, Muzium Istana Kesultanan Melayu Melaka sesuai untuk pelajar sekolah mendekati sejarah negeri dengan lebih dekat. Muzium Melaka juga aktif dengan melakukan pelbagai promosi dalam usaha menggalakkan kunjungan daripada pelancong dalam dan luar negara sebagai suatu usaha untuk mengenali budaya masyarakat Melaka serta memartabatkan sejarah negara yang tercinta. Antara kekuatan yang dapat dinilai dan dibincangkan melalui artikel ialah saya menyokong pihak kerajaan tentang penubuhan sebuah lembaga Muzium Melaka iaitu LLM. Lembaga ini telah ditubuhkan secara rasmi sebagai badan yang bertanggungjawab untuk menguruskan pentadbiran muzium. Lembaga Muzium Melaka mula menjalankan tugas seperti yang telah digariskan seperti keahlian anggota lembaga, pameran, penggunaan cap rasmi, logo dan kuasa melantik pengawal pameran. Beberapa prosedur juga telah ditetapkan agar Lembaga Muzium Melaka dapat menjalankan tugas selaras dengan undang-undang dan dasar kerajaan. Kekuatan artikel boleh dibincangkan melalui kepentingan Lembaga Muzium Melaka iaitu LLM. Kepentingan Lembaga Muzium Melaka adalah berperanan untuk menubuhkan sebuah muzium yang dikenali sebagai Muzium Melaka untuk ditadbir, kewangan dan penyelenggaraan oleh Kerajaan Negeri Melaka. Hal ini supaya hal ehwal muzium berjalan dengan lancar. Seterusnya, mengumpul koleksi bahan sejarah, kebudayaan, flora dan fauna di tanah Melayu, khususnya Melaka untuk dipamerkan menerusi urusan pembelian, penerimaan hadiah, penerimaan derma dan pinjaman. Seterusnya, menguruskan urusan pinjaman dan pertukaran bahan pameran dengan
muzium-muzium lain di tanah Melayu atau di luar negara. Selain itu, kepentingan LLM adalah bertindak sebagai penjaga dokumen dan bahan sejarah atau bahan-bahan lain yang mempunyai nilai budaya. Antara kelemahan yang terdapat dalam artikel dan dapat dibincangkan ialah disebabkan oleh peruntukan yang terhad dan tiada sokongan serta kerjasama daripada pihak kerajaan negeri untuk menjalinkan kerjasama dengan Lembaga Muzium Melaka (LLM), jadinya ia menyebabkan kesukaran pihak LMM untuk mengadakan pameran di muzium. Seterusnya, ia menyebabkan LMM terpaksa bergantung sumbangan dan pinjaman bahan-bahan pameran daripada masyarakat atau muzium-muzium di tanah Melayu. Kelemahan yang kedua yang dapat dinilai melalui artikel ini adalah perkembangan muzium pada tahun 1957 tidak memberasakan yang mana pihak Lembaga Muzium Melaka (LMM) gagal menarik perhatian pengunjung tempatan. Hal ini kerana fungsi muzium sebagai sumber maklumat dan informasi untuk masyarakat telah terabai. Ini disebabkan kerana kekurangan koleksi, rekod serta dokumen sejarah untuk dipamerkan di Muzium Melaka pada tahun 1958. Itulah antara serba sedikit tentang kekuatan dan kelemahan artikel yang dapat dibincangkan di sini. Sebagai kesimpulannya, kejayaan penubuhan Muzium Melaka ini turut mendorong kepada cadangan oleh Malacca Chamber of Commerce untuk menjadikan negeri Melaka sebagai sebuah negeri pelancongan. Oleh itu, Muzium Melaka telah memainkan peranan penting sebagai biro informasi pelancongan negeri untuk menarik lebih ramai kemasukan pelancong asing dan pelabur dari luar negara. Sungguh pun begitu, tidak dinafikan bahawa fungsi Muzium Melaka antara tahun 1954 hingga 1960-an tidak begitu menyelah dan persekitaran muzium dalam keadaan suram. Ini kerana fokus kerajaan negeri Melaka lebih berminat untuk membangunkan ekonomi berasaskan pertanian dan memantapkan pembangunan infrastruktur di luar bandar. Muzium Negeri Melaka terus memainkan peranan penting dalam menerima lawatan orang ramai dan para pelajar sekolah yang berhampiran. Suasana persekitaran mula berubah sekira tahun 1980-an apabila Melaka diiktiraf sebagai bandaraya dan mula bertambahnya muzium-muzium sehingga kini. Sekian, terima kasih.